Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 10 Ramadan, selamat hari Khamis dan selamat tengah hari kepada tuan-tuan dan sahabat-sahabat yang sedang menonton kita punya live hari ni dekat Facebook. Kita rasanya ni tahun pertama kita live untuk tahun ni, tahun lepas. Tahun ni kali pertama lah. Kita dah berapa bulan cuti dah podcast ni. Dah lama dah. Start yang live kita buat tahun lepas kan? Tahun lepas episod 3. Episod 3 tu bulan 10 ke. Itulah, dah lama kita tak buat live. Jadi Assalamualaikum ni Tuan Nick. Waalaikumsalam. Dah ada reply, ada komen. Terima kasih. Sekarang 6 mata memandang. Okay, macam biasalah sebelum kita mulakan kita baca Al-Fatihah dulu dan selawat ke atas Nabi kita. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, Alhamdulillah dah 10 hari Ramadan. Sebelum kita start lagi lah, sebentar tunggu kawan sahabat-sahabat kita lain masuk. Macam mana sekarang bulan puasa? Dengar cerita masih bersenam. Masuk gym lagi. Pagi tadi baru balik gym ni sebenarnya. Pagi tadi pergi gym pukul 9.25 session. 10.30 baru balik. Kejar lah sini set up podcast. Bawa ni tengah sakit-sakit ni. So memang tak skip lah gym buat masa sekarang ni? Buat masa ni bukan tak skip. Dia macam seminggu sekali gym, puasa. Yang lain semua buat kat rumah. Okay, faham. Malam-malam kita pasang YouTube Tabata. Buat bata lagi? Pasang YouTube lah. Paling simple kat rumah malam-malam. Dahsyat. Sebab lepas puasa ada lagi competition, Viper lain. So, okay, faham. Dia kalau tak senam nanti lepas puasa hilang moment. Nak catch up balik tu. Dia susah tau sebenarnya. Dia macam, dia sebenarnya dah pernah buat hilang dan dapat balik tu lagi susah daripada tak pernah buat. Pasal nak dapat balik. Susah kan dia bukan susah dari sudut effort. Dia susah dari sudut mental sebenarnya. Nak konsisten balik mental. Nak dapatkan balik energi lama sebenarnya. Itu yang susah sebenarnya. Setujulah benda ni. Sama je apa faktor dalam, apa benda dalam hidup sama je. Kalau kita dah tinggal lama, nak buat balik sama susah. Contoh dah pernah mengaji Quran. Lama tinggal. So nak start balik mengaji, dia memang susah. Dia tak sebab tu kalau kita dah bina habit, dia kena buat juga berterusan. Dia kalau saya pernah tengok live Azri Walter cakap macam mana kalau kita malas buat video ataupun macam mana, ada orang tanya dia macam mana kalau malas pergi gym. Dia kata kalau dia malas pergi gym, dia akan pergi gym tapi dia senam malas-malas lah. Still buat juga. Dapat tak point dia kat situ? Dia pergi gym tapi dia senam malas-malas. Apa maksud dia? Maksud dia pergi juga. Tapi senam ala kadar lah. Tapi kenapa kita kena faham kenapa kita buat juga benda tu. Kenapa tak tinggal je terus? Sebab dia tak nak benda tu kita hilang momentum. Faham. Okey, kita dah cerita pasal sedikit info pasal apa yang berlaku sebelum ni. Okey, buat sahabat kita mungkin ada yang belum kenal sepenuhnya siapa Tuan Daniel. Saya kenalkan sikit lah. Tuan Daniel ni adalah pakar pemasaran dah lebih 10 tahun betul dalam bidang marketing ni sendiri. Buat masa sekarang ni fokus pada consulting beberapa syarikat lah secara bulanan. Jadi sebelum kita teruskan lagi, saya nak tahu jugalah yang kalau ikut tajuk kita hari ni tajuk kita agak menarik lah. Gerak kerja pemasaran 7 angka. Gerak kerja pemasaran 7 angka ni, adakah 7 angka tu sales ke profit ke macam mana tu? Sale lah. Sebab profit dia vary. Ada business profit 10% daripada sale. Ada business profit 20%. Ada business profit 30% daripada sale. Betul, jadi kita susah nak letakkan satu angka. Jadi kita bersetuju untuk letakkan tajuk 7 angka tu adalah jualan. Bukan profit. Cumanya buat bisnes kena profit lah. Kalau kita buat bisnes jualan 7 angka tak profit versus buat bisnes jualan 6 angka tapi profit. Yang mana lagi better? Mestilah jualan 6 angka tapi profit. Dan profit lagi penting lah dalam bisnes ni. Cuma jelah kita nak bagi tajuk ni macam hype sikit kan. Gempak sikit. Kita bagilah jualan 7 angka. Cuma kalau kita letak podcast ni gerak kerja marketing jualan 3 angka. Okay. Tak sedap lah. Tak ada macam tak hype lah. Alah, baik tak join je ni. Baik tengok video YouTube lah. Dan sebenarnya saya pernah buat split test ads. Masa nak promote video panduan dulu, saya buat 2 ads. Ads satu fokus pada result jualan. Ads kedua fokus pada result profit. Sebenarnya result jualan lagi convert. Walaupun sebenarnya kita buat bisnes nak profit lah, tapi tak lah, mungkin kebanyakan mindset orang kita nampak seksi nampak seksi kat jualan berbanding profit lah. Jadi
Disebabkan, jadi jangan marah. Kenapa Sifu Asyik cerita pasal sale tak cerita pasal profit? Sebab bila kita buat content pasal profit, bila kita buat ads pasal profit, tak convert sangat berbanding cerita pasal jualan. Jadi kita buat ads nak convert. Sebab tu Sifu banyak ke depan dengan jualan berbanding profit. Ya, betul. Setuju bab tu. Okay, sebelum kita start, saya rasa dah 7 minit kita live. Buat saya rasa boleh kita start sikit. Boleh. Tapi sebelum tu minta tolong tekan butang share dekat profil Facebook anda, share dekat grup WhatsApp family anda, kawan keluarga anda, supaya dapat sebarkan manfaat ilmu hari ini kepada ramai orang. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Itulah juga sebab kenapa kita sambung balik podcast hari ini. Jadi tugas saya kita sambung podcast. Tugas Tuan Nizam sebagai co-host akan jadi moderatekan sesi ini, dan tugas anda adalah sharekan sesi podcast live hari ini. Betul. Siapa yang nak tonton episod-episod lepas, buat pengetahuan anda yang baru join, hari ini adalah episod keempat. Episod 1, 2, 3 dah pernah buat beberapa bulan lepas. Kita tahun lepas punya cerita lah. Jadi kalau nak tonton, tengok dekat YouTube podcast. Link saya ada sertakan dekat live video ni. Tengok description, saya ada letak link YouTube podcast. Klik link tu, nanti akan masuk ke YouTube podcast. Boleh tengok episod-episod yang lepas. Dan bahkan episod hari ni juga saya akan upload dekat YouTube. Tapi bukan hari ni lah, mungkin esok, mungkin lusa, minggu depan. Tapi nak tengok boleh dekat link YouTube podcast yang saya sertakan dekat description. Okey, baik. Kita mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikut daripada tajuk kita, is gerak kerja pemasaran 7 angka. Ini adalah untuk company-company untuk dapatkan 7 angka. Tapi sebelum nak dapatkan 7 angka tu, dah ada kena tahu beberapa perkara lah sebelum ni. Okey, seperti yang Tuan pernah cerita dulu lah, kita ada beberapa segmentation dalam kita punya live ni. Untuk macam ni, kita ibarat kita bermula balik from kosong lah. Kita bermula balik daripada kosong. Kita kosongkan cawan kita untuk kita adapt sesuatu yang baru. Mungkin anda tahu, mungkin anda tak tahu. Tapi kalau boleh kita kongsikan lah live ni kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita yang kat luar sana yang tidak ada kesempatan untuk join live. Dan ya, tuan-tuan juga boleh komen. Kalau ada soalan, kalau ada pendapat, boleh komen. InsyaAllah kita akan baca dan respon lah dalam tempoh yang kita akan tengok nanti. Tapi buat masa sekarang, kita akan mulakan terus untuk kita punya proses gerak kerja pemasaran 7 angka. Untuk sekarang ni, boleh tak tuan ceritakan dalam gerak pemasaran 7 angka, apakah yang paling penting untuk kita faham untuk dapatkan 7 angka tu? Okey. Result 7 angka tu result yang kita nak lah. Tapi untuk capai result tu dia ada step-step yang kita kena follow, betul? Betul. Tapi ramai orang ingat, okey, katakanlah nak jualan 7 angka, dia akan tanya, macam mana nak buat ads? Betul. Nak buat video macam mana? Nak buat gambar macam mana? Tapi sebenarnya itu bukan step pertama. Ya, besok orang akan fikir macam mana nak dapat end result lah, betul. Kena buat TikTok live ke? Kena buat content ke? Kalau tak buat ads tak boleh ke? Facebook ni Yahudi lah. Boleh tak buat content free? Aduh. Dia sebenarnya boleh dan tak boleh. Tapi sebab apa saya kata boleh tak boleh? Sebab benda tu bukanlah step pertama dalam marketing. YouTube ads, Facebook ads, TikTok content, TikTok live, apa sajalah, Twitter, X semua tu, itu adalah channel distribution marketing kita. Macam mana kita nak sebarkan message marketing. Dan itu adalah step dalam saya punya tangga marketing tu, dia adalah step ketiga sebenarnya. Bukan step pertama. Sebab tu ramai orang pergi kelas Sifu buat ads tak jadi. Kenapa? Sebab dia lompat nak tangga 3. Dia kalau kita nak relate kan, contoh lah, macam saya suka relate dengan contoh fitness kan. Sepanjang hidup dia tak pernah jogging semua. Tiba-tiba lah dia dapat ilham, Ramadan ni kita nak fit. Tiba-tiba dia pergi jogging 10 km. Okey. Sebab dia tengok dalam grup runner tu, semua sifu berlari share result. Hari ni jogging 10 km 1 jam. Sifu tu pula share, hari ni jogging, hari ni running 20 km half marathon. Dia ni pun terpengaruh gula-gula Sifu. Jangan ingat usahawannya terpengaruh gula-gula Sifu. Geng-geng fitness pun terpengaruh juga gula-gula Sifu. Dia pun buat. Boleh tak? Cerita dia sekarang. Tak dapat. Tak dapat lah. Tak boleh. Sebab dia tak pernah ada base foundation dia. Betul. Sama juga kita nak dapat result jualan 7 angka tu, dia ada base foundation dia. Kita mungkin nak capai 7 angka. Semua orang nak capai. Mungkin nak capai 8 angka, 9 angka, 10 angka. Berapalah kita nak capai kan. Nak ada 300 cawangan ke, 1000 cawangan ke kat Malaysia ni. Tapi benda tu dia adalah step by step. The step pertama dalam marketing adalah sebenarnya dia bermula dengan penetapan kita panggil KPI. Baik. Apa goal yang kita nak capai.
So kita nak tahu apa yang ujung dia dululah. Maksudnya contoh kalau kita nak dapat result 7 angka. Okay. Tapi untuk mencapai result tu, apa kerja-kerja kita kena buat? Oh. Contoh kita kena dapatkan sehari 100 leads ke? Okay, faham. Ni depends pada bisnes lah, betul? Depend pada bisnes. Ataupun kita nak sehari 100 order masuk dalam web e-com kita ke? Ataupun kita nak sehari ada 500 orang datang restoran kita ke, kafe kita ke, kalau kita berniaga yang ada print physical. Tapi point dia, mesti ada satu penetapan KPI. Goal. Goal ni yang kena ada. Bukan terus tiba-tiba buat ads. Ya, betul. Betul. Sebab kalau kita tak ada goal, kita buat marketing, kita pun tak tahu. Marketing kita ni berkesan ke tak? Lepas tu mulalah dia ambil gambar screenshot Facebook ads, post kat Facebook, okey tak ads saya. Yang ada result reach, result impression, CTR, kita pun tak tahu result tu okey tak okey. Ini sebab termakan gula-gula orang kat luar sana tu lah. Gula satu lagi sebab dia sendiri tak set satu KPI yang jelas. Dia buat ads ni nak apa? Dia buat marketing ni dia nak apa? Dia nak sale ke, nak sales ke, nak awareness ke, macam tu. Dah kaya gila nak impression ke, nak brand awareness ke. Dia tak tahu matlamat yang jelas. So dia tak ada satu, dia tak tetapkan step satu, tetapkan KPI tu. Okay, faham. Okay, contoh nak KPI 100 lead sehari dengan kos per lead RM5. Tu KPI yang jelas. Okay. Kalau dia kata, saya nak banyak leads, tak jelas. Banyak tak jelas. Tak spesifik lah. Tak spesifik. Jelas. Faham. Banyak tu bagus. Ada orang 10 leads pun banyak. Betul. Ada orang 100 lead banyak. Ada orang 100 pun sikit, dia nak 1000. Jadi, jelaskan dulu kita nak apa. Step pertama. Jelas tu dulu. Nak apa. Tapi nak jelas tu kita kena relevan lah dengan apa yang kita ada, resource yang kita realistic ada. Dengan resources yang kita ada. Contoh modal kita, capacity tenaga kerja. Kita ni solopreneur ke, kita ada team. Okay, faham. Operation mampu handle tak? Jadi cerita nak sell lebat-lebat juta-juta, operation pun delay. Hari ni customer order, bulan depan baru post. Oh, memang lambat, memang sakit. Contoh. Faham. Tapi proses tu memang berlaku lah. Tapi dalam cerita kita nak bawa kepada cerita gerak kerja 7 angka marketing ni, mostly kita akan gunakan digital marketing, betul? Kalau dalam konteks Facebook, post saya, kita punya sharing memang akan banyak digital marketing lah, sebab kita punya kepakaran dalam digital marketing. Bukan dalam semua digital, bukan semua marketing. Jadi boleh tak saya tahu apakah sebenarnya asas dalam digital marketing yang perlu kita faham dan pelajari dulu? Okay. Yang pertamanya, macam kata dia, apa-apa mesti kita kena set satu KPI yang jelas. Okay, KPI ni kena realistik. Jangan letak KPI yang kita panggil tak jejak lantai, tak jejak bumi punya KPI. Baru buka bisnes, sehari ada 1000 orang WhatsApp kita. Tu tak jejak bumi punya KPI ya. Betul. Kalau kita punya bisnes ni dah running setahun, nak set KPI untuk tahun ni, kena refer balik data bisnes tahun lepas. Paling penting sebenarnya kita refer balik data tahun lepas. Ni kalau bisnes dah running setahun. Dia wajib ada data lah. Kalau tak ada? Kalau tak ada, kita boleh petik je lah angka tu. Tapi kemungkinan tak capai tu tinggi lah sebab kita tak ada sandaran. Kita main petik. Tapi walaupun kita main petik, biarlah kita fikir, renungkan balik. Kita mampu tak capai angka tu. Dengan kapasiti duit kita. Contoh kita sale 1 juta. Kita target, 1 juta, kita target cost ads kita 20% daripada sale. Maksudnya, kalau sale 1 juta, kita akan spend ads sekitar 200,000 lah. Kita ada tak duit 200,000 tu? Cerita dia sekarang. Ada tak duit tu? Betul. Okay, kata tak ada duit. Macam nak buat? Ada orang nak invest? Tak ada orang nak invest juga. Okay, apa lagi kita ada? Ada kredit card tak boleh keluarkan? Tak ada juga. So, macam mana kita nak capai angka tu? Okay, kita tak payah buat ads lah, buat content. Logik tak? Sebulan, buat content, dapat sale 1 juta. Take time. Takes time, betul? Betul kata, KPI kena KPI yang realistik, jejak bumi. Macam Khairul Amin. Berapa tahun dia bina tu? Dia bina 4 tahun. Bukan yang kerja 1 bulan. Betul. So, saya kata, benda kena realistik. Okay, kalau kata, tak ada masa dah buat konten, buat ads. Tak ada modal lah. Tak ada masa, tak ada modal, dia cini je lah. Tak payah buat bisnes. Okay, faham. Sebab bisnes memang perlukan modal. Modal tu ada 2. Modal masa atau modal duit. Dia sebenarnya ada modal ketiga. Ni kita bagi orang kita dalam bahasa kasar dia modal kabel lah. Tapi dalam bahasa lembut sikit modal network lah. Modal network. Logik lah kalau ada memang ada network pun. Betul. Okay, kalau kita dah sembang pasal hukum asas lah, macam kita sembang tadi kita cakap. Adakah macam tuan cakap tadi modal masa, modal duit. Ada tak benda lain lagi yang perlu kita faham sebelum kita nak invest dalam mulakan perjalanan dalam digital marketing? Modal masa, modal duit, modal network lah. Kalau contoh kita ni kena ramai influencer, kat situ ada advantage lah kita. Mungkin kita dapat harga, kita punya marketing kita boleh guna paid review influencer dengan harga yang lebih murah sebab influencer ni kawan-kawan kita, contoh.
Faham. So benda ni nampak macam renyah, macam banyak. Walaupun basic tapi nampak macam panjang cerita dia. Betul. Ada tak benda-benda ni ada shortcut tak? Shortcut dia. Okey. Hukum asas dalam marketing ni dia ada tiga prinsip. Okey. Prinsip pertama, marketing mesti kena laburkan masa. Okey. Untuk buat marketing. Okey. Laburkan masa. Kalau kita tak boleh buat nombor satu, tak boleh lah. Ada option kedua. Dalam marketing, kalau kita tak boleh nak laburkan masa, kita kena laburkan duit. Tapi kalau katakan masa tu maksud masa? Masa nak buat konten, nak buat live TikTok. Oh ya, betul, live TikTok. Sekarang kan sibuk dengan live kat TikTok buat duit kan. kan. Mungkin orang kata okey, tak payah tak ada macam tu buat TikTok live tapi upah live host. Upah live host pakai apa? Duit. So hukum marketing apa? Labur masa. Okey. Labur duit. Ada pilihan ketiga. Pilihan ketiga apa dia? Kedua-dua di atas. Dah tak ada kena dua-dua kena dia buat. Tak ada pilihan keempat. So kata tak ada duit, tak ada masa. Macam mana memang tak ada. Faham. Nak itu je jalannya. Memang tak ada shortcut lah. Dia kalau ada shortcut, dah lama semua orang kaya kan dunia ni. Betul, setuju. Okey, faham. Ni jalan sikit sana, oh tu jutawan tu. Jalan ni sikit, ni jutawan ni. Shortcut. Pergi isi minyak, ni jutawan juga ni, 3 sebab shortcut. Tapi sebab tak ada shortcut, tak ada ramai jutawan dalam dunia ni. Betul. Jadi ingat tak ada shortcut tau. Korang buat apa sekarang ni, korang belajar kat YouTube ke, belajar kat orang ke, tak ada benda shortcut. Kau buat hari ni belum tentu boleh jadi tau. So kena practice lah. Pergi kata ada orang ni best. Tadi saya baca kat Bukhari Ramli punya post. Ada orang PM dia. Boleh sesuai tak dia nak join kelas Bukhari Ramli ni? Bukhari Ramli Sifu business lah, antara Sifu yang saya follow juga. Saya pernah pergi kelas dia beberapa kali. Lepas tu dia tanya Sifu Bukhari Ramli ni, saya nak join kelas ni sesuai tak? Saya baru nak buat bisnes tapi saya tak nak try ada error dah, saya nak cepat. Sifu Tuan Bukhari Ramli jawab simple je, tak sesuai kelas ni. Sebab apa? Sebab memang tak ada shortcut. Tak ada shortcut. Okay, faham. Okay, let's say lah, kita katakan diri kita ni sebagai seorang pemilik bisnes. Kita tak kisahlah pemilik bisnes ke, marketer ke, yang baru nak mula ke, yang baru nak cari duit lah. Sekarang ni kan zaman yang perlukan banyak income kan. Dia nak buat kan, dia boleh ke pilih antara laburkan masa dengan duit untuk dapatkan sesuatu? Macam mana? Maksudnya, dia boleh pilih ke? Macam kita cakap tadi hukum asas tadi kan, boleh pilih ke? Dia nak buat pakai masa dulu ke, nak buat pakai duit dulu ke? Faham. Okay, ini bagi baru bisnes yang baru nak up. Yes, betul. Bisnes, saya punya hukum asas simple dia. Bisnes yang selagi mana sales dia bawah 300k ke bawah, kita hanya perlu fokus pada satu teknik pemasaran atau dua. Teknik pemasaran maksudnya platform ke? Platform lah. Okay. Satu platform, satu teknik. Okay. Contoh kita nak pilih TikTok. Baik. Tu kita pilih platform satu. Tapi satu cara marketing. Apa dia? Kita nak guna TikTok live. Okay, ke nak guna ads. Ke nak guna affiliate agent, bawa recruit affiliate agent ramai-ramai. Okay, faham. Tapi point dia, pilih satu je dulu. Supaya lebih fokus lah. Supaya lebih fokus, buat sampai jadi, baru kita tambah cara-cara yang lain ataupun platform-platform yang lain. So, saya punya rule of thumb, 300k punya jualan ke bawah. Selagi tak capai yang ke tu, fokus pada satu platform, satu teknik marketing, satu cara marketing, satu target audience sahaja. Ni dah macam strategi dah. Macam lah. Dia dah macam dah masuk bunga-bunga. Dah masuk bunga. Dia macam silat lah. Sebelum dia bagi buah, dia ada bunga lah. Ni baru bunga dia lah. Sebelum kita bagi buah serang dia. So maksudnya kena fokus lah. Maksudnya let's say kalau kita nak buat online TikTok, fokus online TikTok. Kalau boleh tak tambah sikit mungkin live, bayar ads untuk live TikTok tu betul. So spending duit jugalah. So kita ada gunakan dua-dua lah, masa dan juga duit kat situ. Pilih satu je dulu permulaan. Kita nak masa, kita nak duit. Tu kita kena semak capacity. Okay, mungkin ada tanya, mana satu sesuai, guna masa ke guna duit? Dia tak ada jawapan. Sebab apa? Anda kena tengok capacity pocket anda dengan capacity masa. Mungkin anda tak ada duit tapi masa setiap balik office awal. Contoh pukul 5 mesti boleh balik lah. Katakanlah, sebab ada orang ada serta-serta pekerjaan dengan sektor, pukul 5 belum tentu boleh balik tau. Walaupun dalam offer letter tulis kerja 9.5. Betul. 5 petang belum tentu boleh balik. Kadang-kadang balik 10 malam. Betul. Kat situ, mungkin kapasiti masa tu tak ada. Okay, tapi dia ada duit sebab gaji dia besar. Contoh dia siapa? Dia salah satu kenalan saya, Sifu juga ni, Fidan Murtaza. Dia start bisnes dia guna modal marketing berbayar, bukan marketing free. Kenapa? Sebab dia bekerja masa tu dekat dia sebagai head of market e-commerce Pizza Hut. Kerja sangat sibuk, kadang-kadang balik 10 malam. Faham. Kat situ apa dia kekurangan? Dia kekurangan modal masa. Dia tak ada masa nak buat konten sangat. Tak ada masa nak buat konten konsisten lah, nak buat video, nak buat Facebook post. Apa dia ada?
duit. Sebab apa? Sebab dia bekerja sebagai head of e-commerce di Pizza Hut. Okey. Jadi dia buat pemasaran berbayar. So dia spend ads lah. Macam mana pula kalau kita ni kerja boleh, memang saya kata tadi boleh balik 95. Kalau balik 95 ni maksudnya biasanya kita bukan jawatan atas lah. Bukan CEO, bukan manager. Sebab biasanya balik lambat ni jawatan atas lah. Sebab dia sibuk dan dia tak ada OT pun. Dia decision maker lah. Decision maker memang sangat sibuk. Kalau dia executioner ke bawah, tapi macam sekali lagi disclaimer, tengok sektor. Tengok sektor kan, saya ada yang kecau. Tak adalah, kita pun sibuk. Betul, tengok sektor lah. Katakanlah dia sektor ni boleh balik 5 petang. Dia ikut sektor dan juga company lah, betul. Mungkin dia kerja kerajaan kat jabatan tertentu yang memang boleh balik 5 petang on time. Bulan puasa balik pukul 4. Okey, boleh pukul 4 petang tu ada masa buat konten. Tapi gaji cukup-cukup makan, tak boleh nak buat ads. Okay. Buat konten free. Betul. So bayar guna masa ke, modal duit ke, itu kena reflect pada diri kita sendiri. Kita ni mampu setakat mana. Okay. Kalau tanya saya dulu permulaan pun guna free. Kita guna konten kat Facebook je. Dulu pun pernah jual dekat Mudah jugalah kan. Saya memang mula bisnes masa tingkatan 4. Bukan tingkatan 4, tingkatan 5. Jual barang bandel kat Mudah. Tu free lah, tak ada guna duit. Okay, rasanya kita dah cover cerita tadi pasal segmen asas pemasaran digital lah. Dalam tu kita ada cerita pasal 3 asas marketing, 3 hukum asas marketing. Kita juga ada selitkan sedikit strategi. Macam mana kalau bawah 100,000, macam mana dia punya platform, teknik apa yang perlu dia pilih, iaitu satu platform, satu teknik saja, betul? Okey, dan juga apa yang seterusnya, dia kena tengok pada strategi pemasaran yang orang kata apa yang perlu kita buat kalau kita ni baru bermula dalam bidang marketing untuk bisnes lah. Okey, sebelum tu kita nak rehat kejap. Kita tengok komen-komen, kod-kod ada yang nak bertanya ke? So, ada yang step 1 dia ni, Tuan Andy Syamsuddin ni kata asas dalam digital marketing, 1 tetapkan KPI realistik. Betul. Step 2 adalah pilih padang permainan kita yang tadi itulah. Yes, pilih platform satu tadi platform mana kita nak pergi, memang kita nak fokus. Satu cara marketing. Sebab platform ni pun banyak cara marketing. Betul. Facebook banyak cara marketing, boleh buat ads, boleh buat content reel, boleh buat content penulisan. Sekarang Facebook Reels pun dah canggih dah sekarang. Facebook Reel lah best sekarang. Tapi cuma dia kalau ikut daripada segi iklan, marketing rasa macam belum secantik TikTok. Kalau boleh saya katakan macam itulah. Dia sebenarnya tengok niche. Tengok niche juga. Memang ada niche yang still perform kat Facebook. Oh ya. Dia masuk TikTok fail terus. Ada je. Okay. Lagi-lagi niche jual servis atau barang premium. Logik betul. Okey, kalau ikut Tuan Andy dah. Yang ketiga ada ke nak tambah? Siapa ada soalan boleh post dulu soalan dekat dalam ruang komen. Okey, kita akan jawab soalan dulu. Kalau tak ada kita terus proceed je lah. Kita proceed. Tapi siapa-siapa ada soalan, katakanlah ni, boleh type dulu, nanti kita sambung podcast. Kita lepas podcast kita tanya lah. Kita akan baca dalam komen-komen yang ada. Okey, kita dah bercerita pasal asas pemasaran digital dan kita mesti kena tahu sesuatu dalam pemasaran digital kan. Macam mana kita nak jadikan sesuatu digital marketing kita berkesan. Macam mana kita nak tahu semua tu. Boleh tak Tuan ceritakan apakah kepentingan kita faham proses bacaan iklan yang dijalankan dan juga data dan juga macam mana kita nak set KPI dan juga matlamat dalam satu benda digital marketing. Faham. Kita fokus dalam konteks bisnes online lah. Okey, faham. Sebab kalau offline ni memang tracking dia mencabar sikit. Kalau dalam konteks bisnes online ni dia ada 2 je. Sama ada kita buat manual closing sales. Okay. Manual ni sama ada ni lah, leads WhatsApp, closing pakai WhatsApp atau closing pakai call. Okay. Kedua, pakai e-com. E-com ni termasuk juga TikTok Shop. TikTok Shop tu adalah sebahagian daripada e-commerce lah juga sebenarnya. Cuma kita menumpang dekat platform TikTok. Shopee sama tu, Shopee, TikTok Shop, e-commerce dalam satu kategori. The marketplace pun termasuk dalam e-commerce punya niche jugalah. Kalau macam dari segi data ni yang kita cerita, kalau macam dalam konteks closing manual, biasa kita akan tengok data cost per leads lah. Data cost per leads. Cost per leads tu maksudnya? Kos berapa ringgit kita bayar pada ads pada platform untuk dapatkan satu leads. Leads ni maksudnya satu orang lah, satu orang WhatsApp atau satu orang call. Atau satu orang isi form. Ada juga orang yang pakai leads form. Okey, faham. Jadi kita dapat leads tu berapa ringgit kos yang kita keluarkan. Dia berbeza ke ataupun semua sama ataupun ada paras yang boleh ikut industri juga lah. Macam contoh kita jual tudung. Tudung biasanya kos per lead RM5 ke bawah. Jadi kita boleh letak dalam KPI macam kita cakap, first step letak KPI yang realistik dan achievable dan
jelas. Okey, Okay, mungkin kita set nak 100 lead sehari dengan kos per lead RM5. Okey. Set lah. Tapi ada juga certain industri kos per lead dia RM10. Contoh spa kecantikan. Memang mencabar nak dapat RM5 ke bawah. Sebab memang industri tu macam tu. Yelah, dia punya customer pun bukan customer yang biasa-biasa lah. Customer dia lain lah, berbeza lah. Macam kita tengok sini dark scarf pun, saya tak rasa dia adalah satu benda yang murah. Betul. Macam bawal premium. Orang duk komplain mahal-mahal. Tapi kenapa bisnes dia survive sampai sekarang? Sebab dia orang beli. Betul. Jadi kalau kita katakanlah jual, macam saya kata tadi, dish tudung CPL RM5, kos per lead RM5. Okay. Tapi tengok juga, mungkin kita punya produk ni harga level macam bawal premium. Satu tudung 500, 400, 300. Mungkin tak dapat lah kos per lead RM5 tu. Orang tak klik sangat lah nak So membeli. sebab tu saya kata dia kena realistik lah. Realistik dengan bisnes, dengan resource kita. Contoh kita jual tanah, harga tanah RM1 juta, takkan nak kos per lead RM5. Macam tu saya boleh kaya cepat lah. Kita buat sehari ads RM1, saya dapat berapa puluh leads tu. Banyak dapat 20 leads. Closing pula 20%. Saya jual 3 bidang tanah. Cepat lah. Itu kata realistik. Berbeza industri, berbeza dia punya itu kalau macam KPI kita lah. cerita closing manual pakai cost per lead lah. Tapi kalau kita cerita e-commerce. E-commerce ni TikTok Shop semua tu, kalau macam saya, dia banyak mazhab. Tapi kalau macam saya tengok ROAS. ROAS? Return of ad spend. Maksudnya berapa kali ganda pulangan yang kita dapat berbanding daripada cost ads yang kita keluarkan. Sebagai contoh, kita spend ads RM100. Faham. Tapi sales yang masuk dalam website e-commerce kita RM300. Maksudnya ROAS tu 3 lah, 3 kali ganda. Spend 100 dapat 300. Dia umpama spend RM1 dapat balik RM3. Dia ada benchmark ke? Macam ROAS ni? ROAS ni tak ada benchmark. Sebab lain industri, lain produk, masih lain sama segmen jugalah. market adalah ROAS berbeza-beza. Tapi sebenarnya kita sendiri boleh kira. Pergi kat Google, search break even ROAS calculator. Break even ROAS calculator. Nanti dia akan minta berapa kos produk kita semua, bla bla bla, berapa cukai kena bayar, berapa kos post semua. Nanti dia keluarkan jawapan berapa break even ROAS kita. Break even ROAS ni maksudnya itulah ROAS yang minima kita kena capai untuk break even. Maknanya lebih dapat modal sikit lah. Tak, break even ni tak untung, tak rugi. Maksudnya kita kena letak target KPI ROAS kita atas daripada break even ROAS. Jadi kalau kita dah guna calculator, dia kata kita punya break even ROAS 2.5. Mungkin kita boleh set, aku nak KPI aku ROAS atas 3. Atas 3, faham? Faham tak? So itu kalau ada ke servis yang menjalankan e-commerce? Logik ke? Kalau kita faham, macam tuan cakap tadi semua pasal produk. Macam servis, jual tanah ke jual ni, dia tak masuk dalam e-commerce, betul? Ada servis boleh pakai e-commerce, ada servis tak boleh. Contoh servis yang boleh di e-commerce kan. Servis macam saya pernah buat coaching lah. Saya jual coaching pakai e-commerce. Ya? Tak ada orang WhatsApp closing WhatsApp. Nak coaching, booking je kat Buat situ. ads, diklik, masuk dalam ni, on pay tu, dia baca detail, kalau nak dia book. Dia bayar terus online. Kalau dia bersetuju dia terus bayar, settle. Saya buat coaching lah, sekarang kita dah tak buat lah coaching ni semua. Faham. Jadi kalau servis coaching boleh pakai e-commerce. Tapi dia perlukan strategi lah. Sebab macam coaching saya jual pun, satu sesi coaching RM1,400. Faham. Jadi nak jual RM1,400 punya coaching guna ads adalah strategi dia. Bukanlah macam terus run ads tu jadi. Dia kena belai lah. Dia ada lah strategi. Itu kita punya trade secret lah. Dia macam resepi rasa KFC lah. Tak boleh. Kita share walaupun dah tak buat coaching. Tapi mungkin future nak buat lagi. Jadi tak boleh didedahkan. Dia resepi rahsia KFC. Macam kita dah faham. Kita dah tahu data. Maksudnya kita dah faham baca benda-benda yang penting dalam wording conversion lah. Orang kata kita panggil lah leads ke, ROAS ke and so on. Macam mana data tu yang kita ada tu boleh bantu kita untuk merancang untuk kita punya next KPI? Possible ke data yang sedia ada ni kita gunakan untuk merancang next KPI kita? Dia memang macam itulah sepatutnya. Sepatutnya bila kita dah buat bisnes setahun, kita kena plotkan Januari tahun lepas berapa cost per lead, berapa closing rate. Contohlah ni kalau kita main closing WhatsApp Jadi bila kita nak buat planning Januari tahun ni, katakanlah ni Januari dah berlalu dah kan. Tapi katakanlah sekarang ni Januari, bukan sekarang ni Disember 2023 nak buat planning untuk Januari. Jadi kita kena refer balik. Januari hari itu berapa cost per lead, berapa closing rate. Jadi kita boleh assume Januari akan datang ni pun lebih kurang performance. Sebab kita kena faham cost per lead, closing rate ni pun dia bergantung pada bulan juga. Ada bulan kita cost per lead mahal, closing rate rendah sebab memang macam tu.
Contoh fashion, lepas raya closing kos pelik mahal lah. Closing rate rendah lah. Kenapa? Sebab masa tu sendiri Di seasonal lah. demand dia memang bukan masa tu. Orang dah habis shopping masa raya. Tapi adakah lepas raya tak ada orang beli langsung? Ada, tapi tak banyak. Tu sebab jadi kos pelik mahal. Closing rate rendah. Sebab tu kata nak buat contoh, kita sekarang tengah puasa nak buat planning after raya dah. Ni dah nak start buat planning after raya dah, kena start sebenarnya. Lepas raya nak buat marketing apa? Kena refer balik data. Tahun lepas raya berapa kos pelik? Berapa closing rate? Jadi tahun ni kena set lebih kurang sama. Baru dia realistik. Okay, tahun lepas kos pelik lepas raya RM10. Tahun ni kita kena expect RM10 juga. Closing rate tahun lepas 10% je. Tahun ni pun lepas raya insyaAllah 10% juga lah biasanya. So itu ibarat satu benchmark lah. Cumanya mungkin tahun lepas, katalah kita punya bisnes ni memang akan jatuh lepas raya. Tahun lepas 8,000 sales sebulan. Contohlah ni bisnes kecil. Tahun ni kita boleh target tinggi sikit. Tapi realistik lah. Janganlah tahun lepas 8,000, tahun ni nak lepas raya 80,000. Mungkin tahun ni naikkan, naik 20%. Tahun lepas 8,000. Tahun ni lepas raya nak target dalam 9,000 lebih, 9,600. Okey, realistik lah lagi. Faham. Realistik lah lagi. So dia kena realistik. Adakah kalau kat data tu kita refer, adakah macam contoh kos pengiklanan kita, dia akan bergantung kepada season ataupun bergantung kepada masa? Sebab sekarang ni makin kita faham kos-kos tambahan seperti SST and so on tu ada berubah, orang kata, infra dalam kita punya periklanan digital. Okay. Timing season memang mainkan peranan yang besar juga sebenarnya dalam kita punya advertising punya cost. Contoh macam fashion, lepas raya cost ads dia jadi mahal. Sebenarnya bukan cost ads tu yang naik, tapi sebenarnya respon audience tu yang menurun. Sebab demand dah berkurang. Respon audience lah. Audience, orang tak mencari lah maksudnya. Maksudnya ads tu kita bayar, dia reach. Reach je orang, tapi orang tengok-tengok, nantilah beli sebab dia bawa duit. Ada bisnes yang puasa sendu. Jangan terkejut, ada. Puasa sendu. Biasa bisnes apa? Ni nak buka rahsia sikit. Bisnes sifu-sifu coaching. Puasa dia memang sendunya. Kalau jumpa sifu kata dia puasa, dia kencang training dia, boleh dengar. Tapi percaya ke tak, proses lah kemudian kan. Probably tak lah. Apa lagi bisnes yang sendu masa puasa? Contoh bisnes yang sendu masa puasa yang saya dapat tahu, antara klien yang saya ada, bekam. Okay, faham. Bekam dia memang slow. Bekam masa puasa. Faham. So, tapi sebenarnya bekam tu sendiri dia boleh turn around, naikkan balik sale masa puasa. Cuma dia janganlah expect kencang macam fashion nak juta-juta. Dengan cara kita bermain dengan season. Message marketing tu ubah ikut season. Contoh puasa boleh fokus pada bekam untuk cantik. Bekam buat heal untuk kurangkan jerawat, ada bekam muka. Oh yelah nak raya mesti nak smart kan. Smart kan. Faham. So daripada bekam biasa, bekam kesihatan, puasa tukar angle. Bekam untuk cantik. Untuk perempuan je. Bekam muslimah untuk perempuan cantik masa puasa, nampak kau puasa masa raya. Glowing, bebas jerawat. Dia kena bekam sekarang. Kalau dia bekam dekat nak raya nanti memang raya penuh lah. Bulan-bulan muka. Nampak tak? Okey, boleh katakan maksudnya data tu kita akan simpan lah data tahun lepas. Maksudnya kita dah faham proses orang panggil apa? Panggilan-panggilan data, kos pelit dan semua tu. Kita dah simpan dalam satu tempat dan kita akan buat perbandingan lah nanti, betul. Biasanya tuan gunakan apa? Dia simple lah, guna Google Sheet lah. Google Sheet sajalah. Dia ada certain dia punya susunan lah. Bergantung pada bisnes juga, betul? Betul. Okey, faham. Kita tak payah fikir fancy-fancy. Guna je benda basic yang free. Selagi mana dia fit the purpose. Kalau kata macam, software free dah tak boleh guna, susah. Baru kita pakai pasal software bayar lah, langgan apa-apa. Macam saya Google Drive dah penuh, terpaksa lah langgan Google Workspace. Tapi selagi mana kita baru start, pakai je apa yang free yang boleh pakai. Banyak je tools free sekarang. ChatGPT pun free je. Betul. ChatGPT dah banyak bantu lah sekarang ni. Okey, alhamdulillah kita dah selesai dalam cerita pasal daripada asas pemasaran dalam digital marketing. Kita dah pergi ke advance sikit. Kita kena faham apa yang kita nak dalam periklanan kita. Macam contoh, kita kena faham apa itu baca kos pelit, conversion rate, ROAS, apa lagi orang panggil average order value. Average order value. Itu tak sentuh lagi. Boleh cerita sikit apa AOV sebelum kita menutup untuk kita punya segmen data ni. Okey. Dia cerita dia bila kita buat bisnes ni, kita buat marketing lah, bukan bisnes. Saya tak nak cerita bisnes, sebab bisnes terlalu general. Kita cerita marketing. Marketing ni ada beberapa benda yang kita kena dapatkan. Pertama, kita kena dapatkan perhatian orang. Dapatkan, kita panggil eyeball. Eyeball ni perhatian lah, mata. Mata memandang.
Okay. Macam mana dapat mata memandang tu yang buat ads, buat TikTok live, buat paid review, guna influencer. Sebab nak dapat mata memandang je. Faham. Tapi bila mata memandang tu, kita nak dia datang convert jadi leads. Dah dapat leads, convert jadi sales. Okay. Kat sini ada cara nak maksimaskan jualan sebenarnya. Selain daripada contoh, kita memang tarik, dah ramai orang nampak lah kita. Banyak eyeball pandang bisnes kita, jenama kita. Leads masuk banyak dah. Closing rate 20%. Dah okey. Padu dah 20% ke atas tu, kebanyakan niche. Tapi macam mana nak maksimaskan lagi profit? Cara dia, kita naikkan AOV. AOV tu macam mana cerita dia? AOV itu adalah singkatan kepada Average Order Value. Maksudnya, berapa purata nilai transaksi per pelanggan. Okay, contoh kita jual tudung. Satu helai tudung kita 100. Ni contohlah. 100 sebab nak senang tu kira kan 100. Yelah, faham. So kita closing satu pelanggan 100, 100. AOV dia 100 lah. Sebab setiap pelanggan beli satu tudung. Tapi macam mana kalau kita ubah offering kita jadi package. Satu tudung 100, dua tudung 200. Tiga tudung. Tiga tudung 200.5 contoh. Kat sini nanti ada pelanggan dia beli satu. Ada pelanggan dia beli 3 sebab dia nampak, oi 3 lagi jimat. Okay, so maksudnya dengan AOV ni kita Situ AOV dia dah meningkat. Dah meningkat. Faham. Okey. Jadi secara tak langsung ada punya apa ROAS pun Meningkat lah. meningkat lah. Okey, faham. So penting jugalah kita tahu benda-benda yang keyword dalam pembacaan data ni. Betul. Kalau macam saya tak suka sangat naikkan ROAS, turunkan CPL dengan main technical ads. Benda tu tak sustainable. Apa yang sustainable adalah kita manipulasikan offer. Buatkan orang beli lebih. So maksudnya setting technical tu setting lah betul. Technical ads lah, setting lah, tekan tu, tekan ni, ads, guna cost cap lah, big cap lah, benda-benda yang dia kita panggil macam kalau pokok tu ranting-ranting. Okey, faham. Tapi asas dia masih sama lah. Akar tu yang penting, offer. Offer ni macam baja tau. Okay. Kalau kita cerita, kita tak pandai sangat technical, tak pandai lah cost cap, big cap, retargeting, custom audience, pandai basic ads je. Tapi kalau offer kita padu, audience betul, message betul, dia pergi. Okey, faham. Setting padu-padu tapi offer tak menarik, salah target audience, salah marketing message, out. Jadi jangan pentingkan setting ads sangat. Pentingkan fundamental marketing, offer pun kena padu, target audience yang betul. Contoh tudung kita harga 100 helai, mahal lah betul. Betul. Sebab saya tengok kat pasaran, kat TikTok Shop lagi lah. Satu tudung RM17 pun ada. Okay? Tudung RM1 ni consider mahal. Okey. Carilah target audience yang betul. Janganlah pergi target audience yang budak-budak you. Tak jual. Bukan saya kata budak you tak mampu beli. Ada. Tapi bilangan tu berapa banyak? Betul. Siapa yang ada probability tinggi nak beli tudung-tudung mahal? Contoh bawal premium ke bawal eksklusif kan? Target market dia Mak Datin. Betul. Berpuluh-puluh ribu satu tudung betul? Pun ada. Mak Datin. Target audience yang betul. Faham tak? Jadi benda-benda tu yang lagi penting daripada setting ads ni, target audience, marketing message. Marketing message ni contoh target audience lah. Jual bawal premium kepada mak datin dengan jual bawal marhain kepada orang-orang golongan B40. Cara bercakap lain. Copywriting guna lain. Faham? Kita tak boleh guna copywriting biasa-biasa target kepada mak datin. Saya pernah uruskan satu klien ni, dia punya cerewetnya, dia punya target audience ni salah grammar sebab copywriting bahasa Inggeris. Salah grammar dalam ads pun ada orang betulkan, tegur siap. Bising-bising salah grammar, salah tata bahasa, salah ejaan, bla bla bla. Itu yang level education yang tinggi lah. Target market dia. Terpaksa hadap sebab itu target market dia. Tapi dia punya purchasing power memang padu lah. Satu package dia ambil package ni jual spa. Satu customer 2,000, 3,000 sebab dia sekali bayar terus 5 session. Okay, faham. Nampak tak? Lain. So AOV dia secara tak langsung pun tinggi juga lah. Tinggi. Gaya bahasa cakap dengan pelanggan dia lain. Sebab target market premium. Target market yang kita jual package kecantikan mobile spa, datang rumah ke rumah, yang package murah-murah sikit. Okay, cara bercakap lain. Mungkin boleh guna copywriting bahasa Melayu. Mungkin tata bahasa tak betul sangat pun tak apa. Sebab market dia tak kisah. Market dia tak kisah lah, betul. Jadi kita dah faham, maksudnya dalam gerak kerja ni, yang penting kita kena tahu dulu asas dalam gerak kerja marketing 7 angka ni, gerak kerja pemasaran 7 angka ni kan. Yang penting kita kena faham, satu dia adalah asas dia. Betul. Bila kita dah tahu asas, kita kena tahu pula apa benda yang perlu kita baca dalam dunia pengiklanan digital marketing. Bila kita dah tahu baca, baru kita boleh set KPI lagi realistik dan kita boleh buat projection juga, betul. Betul. So dengan cara logik ni nak increase AOV,
kena buat ni lah package jugalah. Offer package, mungkin kita saya panggil benda tu macam offer engineering lah. Macam mana kita nak engineer kan, nak designkan satu offer tu supaya orang lebih tertarik nak beli yang package mahal berbanding package rendah. Okay, faham. So dalam gerak kerja ni jugalah kan, macam tuan sendirilah, let's say lah saya katakan, possible ke kalau kita, adakah kita perlukah kita ni mencari lagi pelanggan baru, ataupun kita kena gerak dengan database yang sedia ada ke macam mana? Database pelanggan, maksudnya kalau kata seorang penjual tudung, adakah dia perlu bergerak seiringan untuk mencari kedua-dua ni ataupun macam mana? Okey. Dalam ekosistem digital marketing yang lengkap, kita cerita lengkap banyak usahawan kat Malaysia ni digital marketing dia punya itu tak lengkap. Okey, faham. Digital marketing yang lengkap dia kena ada dua elemen. Satu elemen kita panggil, satu bahagian kita panggil engine untuk new customer acquisition. Ni engine pertama. Dia ada engine kedua, engine kita panggil engine retention dan loyalty. Okey, faham. Dua-dua kena ada. Retention loyalty dengan new customer. New customer acquisition. Bila kita buat ads kat Facebook, kita kena fahamkan dalam kita punya minda ni, mindset kita adalah kita buat iklan kat Facebook, kat TikTok ni kita nak dapatkan new customer. Okay. Tapi sebenarnya profit yang besar datang daripada bukan new customer. Dia datang daripada retention, repeat order. Sebab retention kita dah ada data sebab dia. Sebab cost marketing untuk buat repeat order tak mahal. Contoh, kita bayar email marketing, kita bayar SMS, lagi rendah daripada bayar ads. Dan audiens dalam database tu dia lebih responsif. Sebab dia dah pernah ada experience beli dengan bisnes kita. Dengan syarat produk kita bagus, servis kita bagus. Kalau kita punya produk ke laut, servis ke laut, buatlah retention macam mana pun, memang orang tak akan repeat. Sebab tu banyak restoran, kafe, saya tak nak namakan, kita cerita general, viral, lepas tu 3-4 bulan, 5-6 bulan, sendu, tutup, lingkup. Berapa banyak je restoran, kafe yang viral dan boleh maintain bisnes 5-6 tahun sampai 10 tahun. Betul. Kenapa? Sebab viral tu sendiri new customer acquisition. Tapi kalau servis ke laut, produk ke laut, orang tak retain, tak repeat, out. Sebab akhirnya survival business bergantung pada repeat. Betul. Repeat, retention dan loyalty. Kesetiaan. Faham. So tuan, sekejap saya baca komen. Ada Tuan Zuhair, dia tak CA dan CR. CA ni apa? Customer audience ke customer acquisition? Customer acquisition dan customer retention. Customer retention lah. Okay, faham. Tuan Zuhair dia advance. Dia suka shop for shop. Dia guna shop for shop. Dia sifu. Dia sifu kan. Okey, ada lagi ni daripada Tuan Muhammad Izul Faiz. Bisnes jersey sendu bulan puasa sifu. Betul lah tu. Bukan saya kata ni, saya kata betul lah tu. Ada bisnes yang memang down masa bulan puasa. Tapi sekarang ni kalau perasan dekat TikTok kan, kalau kata ini jersey, saya tak pasti Tuan Izul jual jersey macam mana kan. Macam mana kan. Tapi sekarang kalau saya tengok kat TikTok, ramai dah mula jual jersey macam satu brand, apa nama, Choi So Choi dekat TikTok, dan juga siapa lagi, Semboyan pun dah keluarkan satu jersey juga. So malam baru nampak. Okay. So kalau katakan macam mana diorang masih boleh, maksudnya kalau ikutlah, saya perasan yang sebab saya ikut Choi punya perjalanan dalam TikTok, kalau ikut setiap bulan boleh dikatakan macam ada dia punya nama naik untuk sales. Saya start pasti sebab saya tak tahu pun siapa jersey Choi ni, siapa ni, saya bukan orang yang trending. Tapi berkemungkinan lah berdasarkan komen-komen netizen berdasarkan kajian netizen. Netizen kan banyak info. Berdasarkan kajian daripada jabatan netizen, saya suspect, saya syak lah, Choi ni saya tak tahu sale dia macam mana, sebab saya tak pernah tengok profit loss statement accounting dia, kita tak tahu. Tapi mungkin sebab dia ada offering raya. Tu saya kata akhirnya dia berbalik pada marketing message. Kalau kita pandai gunakan masa tu, twist sikit marketing message, sesuaikan dengan vibes masa, season semasa, mungkin sale kita boleh naik balik. Contoh macam saya kata tadi, bisnes bekam. Bekam sendu masa puasa. Betul. Tapi boleh naik sikit kalau kita tukar marketing message, fokus pada bekam kecantikan. Nampak tak? Fokus pada wanita. Yang lain, bulan-bulan lain semua bekam kesihatan, bekam sunnah semua, supaya badan ringan, tak sakit-sakit belakang, tak lesu-lesu badan. Tapi bulan puasa main message tu tak jadi. Sebab bulan puasa orang bukan fikir pasal ni, memang orang lesu sebab puasa. Bukan pasal tak bekam, bukan. Tapi ada orang nak cantik. Betul. Bekam boleh bagi cantik tak? Boleh. Tukar marketing message. Betul. Nanti lepas raya macam mana? Mungkin lepas raya kita cerita pasal bekam detox pula.
dah raya, makan macam-macam. Berat dah mula naik. Gaut dah start rasa. Gaut dah start rasa. Kita main pula angle marketing, bekam detox. Benda yang sama tak bekam? Bekam. Betul. Perlu tak keluar modal beli buat peralatan baru semua? Tak. Mungkin tak lah, saya tak tahu lah. Saya bukan jurubekam kan. Tapi dia masih dalam ruang lingkup bekam. Bukan keluar produk baru, bukan keluar servis baru. Cuba tukar marketing message. Sihat. Puasa main marketing message, bekam untuk cantik, bebas jerawat sebelum raya. Betul. Cantik sebelum raya. Lepas raya bekam detox. Sebab dah makan macam-macam di open house kan, raya kan, dah diet, dah ke laut semua kan. So, season. Berkemungkinan, kita balik pada topik Choi, mungkin dia ada offering raya, dia ada offering Ramadan, mungkin dia ada design special raya ke, kita tak tahu. Sebab tak salah saya ada nampak netizen cakap dia ada beli design jersey Choi raya. Mungkin dia ada keluarkan jersey raya kot. So maksudnya raya, baju jersey pun dah jadi macam baju raya jugalah, dah tak, bukan baju Melayu sajalah cerita dia. Dia ada yang komen, Tuan Hazwan Rosli kata, maybe sale naik sebab offer cabutan bertuah, dah hadiahnya pelanggan bila dapat. Offer lah. Mungkin lah, saya tak tahu sebab saya tak offer, saya tak follow jersey Choi ni. Saya tak tahu pun jersey NFL semua yang pernah tengok tapi tak tahu tak follow benda tu. Mungkin sebab kita dah tua kan, tu geng TikTok punya benda kan. Beli baju boleh menang kereta dan duit. Ni offer lah. Ini kira macam style-style yang sekarang produk-produk jenama-jenama besar tengah buat sekarang lah. Houseboom. Bola bintang sekali kan, tak silap. Sebab diorang pun adik-beradik kan. Rasanya diorang pun benda yang sama lah, konsep yang sama lah untuk increasekan sale. So sebab kalau ikut nama pun, kalau perasan lah dekat dalam social media sekarang ni, fokus pun pada jenama-jenama ni. Elrah, Bola Bintang, top lah. Houseboom. Sebab diorang buat offer-offer macam ni. Choi, offer-offer macam yang Tuan Hazwan Rosli ni cakap. Offer-offer yang menarik orang lah. Jadi sebenarnya, kalau kita boleh simpulkan, key dia marketing message, tunggang season, tunggang bulan, tunggang isu. Isu semasa boleh tunggang tapi berhati-hatilah. Banyak sangat isu semasa sekarang. Banyak sangat. Satu lagi takut dia backfire bisnes kita. Kedua, kita boleh tunggang kita boleh main pada offer. Betul. Ketiga, kita boleh main pada special product offering. Contoh macam, saya tak nak sebutkan restoran. Contoh sebuah restoran makanan segera yang popular. Jenama dia rahsiakan. Dia ada makanan mengikut season-season. Raya Cina keluar menu burger special. Okay, saya rasa dapat hint kot. Tapi jenama tak dinyatakan. Cuma kita nak ambil pelajaran marketing kat sini. Bukan untuk saya kata support perniagaan dia. Kita ambil pelajaran adalah dia ada seasonal offer. Raya Cina special. Bulan puasa pun ada special offer. Betul. Nanti lepas raya mungkin ada menu lain ke, offer discount ke. Sebab apa? Sebab dia nak naikkan sale pada bulan tu. Dan satu, bila saya cerita saya tak nak ada yang salah faham. Cerita naik sale ni kita compare dengan tahun lepas. Bukan kita cerita sale naik setiap bulan je ni. Tak ada bisnes sale dia naik. Sampai hari tahun naik je lah. Tak ada. Ada bisnes yang macam ni. Awal tahun sampai bulan 3 naik, boom. Dia macam bentuk jatuh terus lah. Angkuk. Baru naik balik. Sekarang ke hujung tahun ni naik sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 jatuh balik. Okay, faham. Tak ada bisnes yang macam ni. Mungkin ada bisnes yang dia naik turun, sustain sikit. Tapi sebenarnya yang penting, bisnes kita, kalau kita target nak naik sale, compare dengan tahun lepas. Bukan kata bulan demi bulan. So logiknya tahun lepas punya sale lah. Sebab tak logik bisnes naik sale setiap bulan. Melainkan bisnes tu baru lah kot. Mungkin first month kita run 1,000, bulan lepas 2,000. Itu logik lah. Tapi bisnes yang kata dah buat 2-3 tahun, dia takkan setiap bulan sale naik. Jadi nak buat forecasting, ramalan, bukan kita panggil ramalan, unjuran. Katakan kita nak buat unjuran lepas raya punya sale. Sebab kita dah ada unjuran, ada cost semua, baru kita boleh buat strategi. Betul. Jadi kita kena refer tahun lepas punya raya macam mana, lepas raya. 2 tahun lepas macam mana. Kalau ada data 3 tahun paling sedap. Lebih tepat forecast. Sebab kita ada data yang kita boleh buat purata. So daripada data purata tu, apa yang boleh kita improve? Maksudnya apa yang boleh kita buat daripada data-data yang kita dah ada? Macam Tuan cakap tadi, mungkin kita tambah strategi ke macam mana? Contoh macam saya kata tadi, katakanlah sebelum ni kita tengok data tahun lepas, sale puasa kita katakan 300k. Ni kita ambil salah satu contoh klien yang kita tengah run lah. Sale tahun lepas, 2 tahun lepas sale dia 100k. 2 tahun lepas. Puasa tahun lepas, bukan raya, puasa tahun lepas sale dia 300k. Meningkat lah. Meningkat. Apa yang dia buat? Naikkan budget ads. Tu je lah ubahan. So untuk tahun ni belum ada data tempat lagi lah. Kita tengah running. Masih dalam on track lah. Tapi dah lebih 100k. Baru 1/3. Dah 100k dan
Menariknya produk-produk yang klien kami ni dia jual produk baju mahal. Kenapa saya kata mahal? Satu baju 300, 300 setengah. Sebab kalau kita tengok pasaran ada je baju yang kat TikTok Shop lagi gila baju kurung RM70, RM60 pun ada. Ni kita cerita baju kurung 200 setengah tu yang dia diskaun tau. Ini klien tuan lah. Ya, yang dah diskaun 200 setengah. Baju yang tak diskaun 290, 300 setengah. Still dia punya ROAS 5 kali ganda. Oh, meningkat. Jadi untuk boleh, mungkin ada kata sekarang ekonomi tak apa-apa cantik lah. Saya tak tahu. Sebab saya bukan pakai ekonomi. Tapi sebenarnya, nak kata orang totally tak membeli, tak. Betul ada orang tak membeli. Tapi ada, kita kena faham, bila kita buat bisnes, cuba cari sudut positif. Siapa orang yang ada potensi nak membeli, yang mampu lagi membeli sekarang. Cari orang tu. So maksudnya orang pilih untuk membeli kat siapa? Orang bukan tak beli kat kita. Tapi orang pilih untuk beli bukan. Dia ada satu quote je ni. Orang bukan tak membeli, tapi orang memilih untuk membeli daripada siapa. Adakah dengan sebab ini juga kita perlukan naikkan branding ke, personal branding ke macam mana? Branding, offering, marketing message. Okay, faham. So produk yang unik, ada seasonal ke. So macam yang kita bincangkan jugalah yang tadi, yang Choi, Bola Bintang, Houseboom. Dia buat satu benda yang saya rasa satu yang unik, ya orang scan kat barcode barang yang dia beli tu akan dapat menang sesuatu. Betul. Itu satu benda yang social, orang kata social proof, yang free lah yang dia dapat, betul? Betul. So nampaknya kita tak nak kena divert, maksudnya kena explore dalam teknologi jugalah. Dia macam ni, dalam marketing ada satu term, istilah canggih dia, kita panggil market sophistication. Apa je canggih kan? Market sophistication. Apa benda binatang market sophistication ni adalah kita panggil bila satu-satu pasaran tu dah banyak sangat persaingan, orang jadi makin bijak. Dan apabila orang makin bijak, kita perlukan satu strategi dan taktikal yang lebih advance, lain daripada yang lain, untuk menang balik dalam pasaran. Bukan semata-mata beli ni dapat hadiah yang sama setiap season. Market sophistication ni boleh jadi sebab kita ada produk baru, innovation baru. Boleh juga kita ada offering yang lain. Orang tak pernah buat offer ni, kita buat offer ni. Macam sekarang musim offer kereta percuma lah. Macam betul-betul kereta kan. Mana kereta Tapi nanti bila ramai guna, out lah. Dia akan sampai satu masa macam orang dah bosan dengan benda tu. Kita perlukan sesuatu yang lebih baru. Tu jadi juga pada Nokia. Sebab dia tak faham market sophistication. Dia ingat orang nak telefon kecil lagi macam dulu-dulu. Betul. Dia masuk market smartphone dah lambat. Dah terlambat lah masa tu. Orang lain dah masuk dah. Dia punya masalah lah masa tu, orang dah masuk Android. Orang dah trending Android. Dia nak juga Symbian OS. Dia percaya pada Symbian dia tu. Lepas tu barulah dia dia keluarkan Android smartphone Nokia, tapi dah terlambat lah. So maksudnya kita pun kalau nak start lepas dia divert tu Android sekejap, dia masuk Microsoft ke apa tak? Dia masuk Microsoft. Dia guna Microsoft Nokia, guna Microsoft OS tak pergi jauh. Tak pergi juga. Sebab market sophistication. Dia tak study market customer lah lebih kurang. Market dah berubah. Market dah berubah, demand dah berubah. Tabiat manusia berubah. Ya, faham. Sama macam roti john lah. Sekarang kalau jual roti john biasa-biasa je, kita sama je lah macam mana. Itu yang letak ayam goreng lah, daging. Yang letak ketam goreng lah sebab dia lain sikit, tapi harga kapak lah. Jadi satu john RM20. Tahu dia cakap dah harga roti john sekarang ni. Okey, rasa kita dah hampir 55 minit kita live bercerita pasal gerak kerja pemasaran 7 angka. So apa yang Tuan Daniel cerita ni adalah asas lah. Maksudnya macam mana kita nak dapatkan 7 angka punya jualan. Basically kita 7 angka tu ialah jualan. Untuk dapatkan angka 7 jualan, 7 angka jualan, Allahuakbar. Puasa. Dapatkan 7 angka punya jualan dengan proses kita faham dulu asas digital marketing, apa yang perlu kita kejar dalam kita punya marketing dalam company sendiri ataupun bisnes kita sendiri, sehinggalah kita faham apa itu market yang market perlukan, seperti yang last kita cerita tadi, market sophistication. Yes, market sophistication. So saya rasa kalau ikut dah banyak dah asas yang kita ceritakan lah. So ada tak yang nak bertanya ataupun nak komen sesuatu dalam topik kita hari ni, ataupun nak minta pendapat Tuan Daniel sementara tengah ada ni? Nak jumpa dia lagi, tunggu minggu depan. Seminggu lagi nak jumpa ni. Kalau ada yang nak bertanya, kita bagi ruang lah untuk bertanya. Sementara tu siapa yang tengah tonton ni, minta tolong tekan butang sharekan sesi live ni dekat Facebook, dekat grup WhatsApp keluarga ke, grup WhatsApp rakan-rakan kawan-kawan bisnes ke, supaya manfaat daripada podcast ni berterusan. Dan
untuk pengetahuan anda yang baru join, podcast ni adalah podcast Sembang Marketing yang episod keempat dah sebenarnya. Episod 3, 2, 1 dah lama berlalu. Tahun Kita lepas, dah lama cuti. Tapi boleh tengok balik rakaman podcast lepas ada dekat dalam YouTube podcast saya. Boleh klik link dekat description. Dalam live video ni ada description dekat bawah. Kat bawah ke kat mana-mana, bukan description, saya ada letak link YouTube podcast. Klik link YouTube podcast, kan boleh masuk dekat senarai-senarai podcast yang lepas. Boleh tengok macam-macam topik dah kita pernah cover pada YouTube podcast yang lepas. Kalau ingat balik lah, siap saya buka. Tapi itu pun tak termasuk, itu zaman tu belum boykot lagi tau. Korang jangan salah faham pasal kita orang cerita dalam tu pula. Tengok dulu tarikh tu. Mungkin ada contoh daripada jenama bintang hijau. Kita ambil pelajaran daripada strategi marketing dia. Bukan kita kata kita menyokong perniagaan dia. Takut ada yang salah sangka pula kan. Viral. Tapi kalau ikut Sifu kata apa, bad marketing is still marketing. Sudah, itu payah tu. Okay, kalau ikut podcast yang lepas, macam-macam topik kita pernah cover. Kita pernah cover strategi digital marketing untuk restoran dan kafe. Itu podcast episod pertama. Kita live dulu kan. Podcast episod kedua kita jual. Kita punya topik adalah nak jual apa? Produk trending masa ekonomi gawat. Ni masa tu tengah kecoh lah, ekonomi gawat, bla 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 bla. Ya, betul. Kita buat topik nak jual apa kalau ekonomi gawat. Itu episod kedua, podcast Sembang Marketing. Itu episod kedua. Episod pertama silap. Tadi yang strategi marketing restoran cafe tu episod 3 sebenarnya. Episod 1 dulu kita sembang pasal case study run ads 8,000. Sale berapa tak ni? Panjang sangat. Tapi boleh tengok balik. Kalau nampak lah ni dekat YouTube ni, kalau klik link akan masuk dekat YouTube podcast Sembang Marketing. Ni dekat YouTube podcast. Saya belum ada dekat Spotify lagi semua, baru ada dekat YouTube podcast je baru. Okay, boleh klik link dekat description, masuk dekat YouTube podcast Sembang Marketing, ada episod 1, 2, 3. Episod 4 ni nanti kita akan upload juga dalam YouTube podcast. Simpan je, save je link yang YouTube podcast saya share ni. Nanti boleh tengok automatic akan ada episod 4, 5, 6 semua akan ada update dalam tu nanti. Nak senang share je, tekan je butang share dalam profil anda. Lain kali nak ni buka profil anda, klik link YouTube podcast. Boleh tengoklah semua episod-episod baru yang dah lepas-lepas semua ada. Okey lah, kalau tak ada orang nak tanya, saya nak tanya. Okey, sebelum kita tutup. Sebelum kita tutup, kita tu proses ni kan. Okey, katakan sekarang ni, produk ni dah lama dalam market. Let's say lah satu produk A, dah ada dalam market. Dia pun dah ada beribu database. Dan sekarang ni dia tengah start. Apa yang patut secara asasnya, secara basic ni maksudnya bisnes sales dia tengah start. Sales dah stagnan dan makin rendah. Okey. Dia kira boleh kata kalau dulu daily mungkin dapat ratus-ratus parcel, sekarang ni mungkin dah 30 parcel. Macam mana dia nak naikkan sikit balik by percentage, mungkin 10% ke macam mana? Biasanya bisnes kalau dah 2-3 tahun dalam market ni, sale dia sama ada stagnan ataupun drop. Biasanya apa kita boleh buat adalah launch produk baru. Baru. Sebab maksudnya produk tu dah lama dalam market. Okay, faham. Sebab apa? Sebab produk ni dia ada life cycle dia. Dia akan naik sampai satu dia akan jatuh, so dia maintain, dia tak akan naik lah. Sebab tu restoran makanan segera popular, dia setiap ada menu seasonal. Sebab dia ada evergreen produk tu memang maintain, tapi macam mana nak naikkan? Dia keluar produk baru, naik. Lepas tu dia turun balik. Lepas tu sebelum dia turun balik, dia keluar produk baru lagi. So benda tu berterusan, produk baru launch produk baru, sale naik, turun naik, launch lagi naik. Dia macam roller coaster yang tuan jawab soalan ni, bisnes dah 3 tahun database dah banyak. Launch produk baru, tapi buat campaign launching pada database existing dulu. So maksudnya produk baru tu adalah produk yang dalam sama audience. Okey, faham. Contoh sebelum ni mungkin katakanlah kita bisnes dalam niche kesihatan. Sebelum ni kita jual suplemen kencing manis semua. Okey. Sekarang mungkin kita boleh keluarkan suplemen baru yang melengkapi juga segmen audience kita. Apa lagi yang masalah ada dalam kebas tangan, mungkin kencing manis. kebas tangan, mungkin sakit lutut. Okey, betul. Sebab market umur yang macam tu 50 ada kencing manis, apa lagi masalah sakit lutut, sakit belakang, stroke. Faham. Keluarkan suplemen sakit lutut pula. Buat innovation baru, produk sakit lutut, bahan baru. Apa yang bahan tengah trending sekarang? Kalau dulu masa PKP trending apa? Saca inci kan. Sekarang tengah trending bahan apa? Cuba cari KSM dah habis trending lah. Ashwagandha pun dah slow dah kan. Cari apa bahan yang tengah trend. Dia nak senang. Satu kita kena kabel kan, kilang tanya apa bahan baru tengah trending. Satu kita boleh ambil data daripada luar negara. Cuma data luar negara ni boleh jadi tak tepat sangat lah.
Tak sesuai Contoh dengan kita audience tengok, kita. tapi ada juga bahan yang trending kat US, lepas 6 bulan trending kat Malaysia. So tengok jugalah market US tengah trending apa. Mungkin belum masuk Malaysia. Tapi bila kita cerita trending kat US belum masuk Malaysia, kita jadi pertama, risiko dia besar sebenarnya. Betul. Jadi yang pertama ni risiko untuk gagal tu tinggi. Tapi kena faham, disebabkan kita ada existing database, kalau marketing kita, campaign kita betul-betul susun, insya-Allah boleh jadi. So maksudnya risiko dia boleh dikurangkan gunaan sebab database kita ada lah. existing database lah. Kita bukan yang nak mula dari zero, kita ada database. Saya kata keluarkan produk, promote pada existing database. Tu kita launching. Dan dalam masa sama kita validate juga. Kalau database existing nak beli pun susah, jangan kata ceritalah kalau audience X semua bagai ni. Lagilah kalau tapi kalau kita dapat sambutan produk baru, dapat sambutan daripada existing customer, memang boleh bom. Tak ada isu lah nak jual kat customer. Kenapa keluar sambal dendeng? Ayam sebab sambalnya dah berapa tahun dah dalam pasaran? Berapa tahun? Lebih 2 tahun. 2 tahun 3 tahun dah betul. Masa keluar masa PKP tu. Itulah produk life cycle. Sampai masa produk akan dia akan viral, pum. Dia bukan jatuh zero terus. Boleh jatuh zero terus kalau marketing kita tak bagus. Tapi kalau kita buat marketing konsisten, dia akan ni lah. Tapi jangan kata kenapa dulu ni nak kembalikan kekembangan zaman kekembangan tu. Tak boleh lah, memang tak boleh. Cerita dia memang kena ada innovation baru lah. Tu je cerita dia. Sentimen dulu tu. Saya boleh cerita dulu 10 tahun lepas kita run ads, masa zaman SMS dulu kos pelik RM1, 50 Dah tak boleh pakai dah sentimen dulu dah. Kalau nak cerita dulu lah, boleh cerita lah zaman dulu. Kita sebagai owner business ke marketer kena adapt lah cepat dengan dia teknologi kan. Kena faham market dia berubah, demand berubah, persaingan makin sengit, kita perlu jadi lebih canggih. Itu je conclusion dia. Okay, saya rasa kita dah cukup sejam. Alhamdulillah. Syukur. Berjaya juga kita hasilkan live kita dalam bulan puasa kali ni. Benda ni jarang-jarang berlaku lah. Kalau dapat minum ni sedap juga. Tapi sebab kita puasa kan. Okay, untuk minggu depan untuk minggu ni kita dah selesaikan cerita gerak kerja pemasaran tujuan ke. Tapi untuk minggu depan kita insya-Allah ada lagi. Kalau tak ada aral, tak ada isu, insya-Allah kita akan live lagi sekali. Tapi topik kali ni kita ambil topik ataupun figura daripada luar. Mana buku tu? Buku kat sekejap. Sekejap Okey. Topik podcast minggu lepas, ni buku ni. Minggu depan. Podcast minggu depan kita nak bedah buku ni 100 million leads daripada Alex Hormozi. Buku ni tebal. Saya yakin tak ramai ada buku ni, dan dalam ramai-ramai ada, saya yakin juga tak ramai yang baca sampai habis lah. Saya baca separuh lah. Jadi jangan risau, saya akan baca buku ni minggu ni. Minggu depan saya akan ulaskan. Ni khas untuk yang dah lama tengok buku ni tapi tak beli lagi, atau dah lama beli buku ni tapi tak study lagi. Jadi saya akan studykan buku ni, kita akan ulaskan dalam masa sama. Saya akan kaitkan dengan market Malaysia. Sebab buku sifu marketing overseas ni bagus. Cuma kita kena faham budaya orang barat dengan budaya Malaysia tak sama. Betul. Jadi belum tentu apa yang dicerita dalam ni boleh pakai kat market Malaysia. Saya bukan kata 100% tak boleh pakai, belum tentu. Ada benda baru yang jadi saya akan baca, kita akan ulas, akan bedah buku 100 million leads ni pada podcast minggu depan, episod 5. Dan kaitkan dengan market Malaysia punya budaya pula. Mungkin ramai tak kenal kot. Alex Hormozi ni adalah usahawan kat luar yang launch gym, bantu owner-owner gym untuk launch gym dorang. Dia jual subscription juga kan, kalau tak silap. Dan dia banyak bagi benda free, dan dia boleh buat duit daripada benda free tu. So itu satu figure lah. Korang boleh Google je. Kat YouTube pun banyak gila cerita dia pasal Mamat ni. Dia badan sadar ketak-ketak. 10 tahun lagi saya jadi macam tu. Okay, rasa dah tengah hari, kita pun dah habis waktu Johor. Kita tamatkanlah kita punya sesi live kali ini. Terima kasih kepada yang turut serta dalam live daripada awal sehingga habis. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Tuan ada apa-apa nak pesan? Nak cakap ke? Tak ada apa, itu saja. Kita jumpa minggu depan. Podcast episod 5, kita bedah buku Alex Hormozi 100 million leads. Itu saja. Bye. Assalamualaikum.